Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman, maudhu' ataupun tajuk yang diminta Ustaz berkuliah pada petang ini ialah peringatan kepada mereka yang lalai. Ayah juga nak syarah tu, sebab kerana ingatlah kita datang kuliah, kerana lalailah kita tak datang kuliah. Jadi nak syarah depan ni pada ingat belakang ni. Patutnya Ustaz kena turun kat bawah, mana yang duk berpeleseran, tak ada arah nak buat yang tu, patut Ustaz kena ingatkan. Dan inilah kelebihan yang dibuat oleh Hasan Al-Banna apabila beliau memberikan tazkirah, peringatan kepada yang lalai ini turun ke ground yang sebenar. Tak apalah. Jadi peringatan kepada mereka yang lalai ini, takdirnya kita juga berada di penghujung tahun 2023 dan insya-Allah beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun 2024. Maka biarlah tajuk peringatan kepada mereka yang lalai ini juga berkait dengan akhir tahun dan awal tahun yang kita nak sambut. Ada setengah orang nak masuk tahun baru seronok sangat. Kita pun tak tahu kenapa dia seronok. Sebagaimana nak sambut birthday, sempena hari jadi, seronok sangat. Sampai ke pihak nyanyi Allah panjangkan usia kamu dan seumpamanya. Maka biarlah Ustaz buat satu perumpamaan begini. Ada seorang yang diupah oleh majikannya untuk mencari mutiara di dasar lautan. Maka bertolaklah ke tengah-tengah laut. Kata majikan, kamu dikehendaki menyelam ke dasar laut dan kutip mutiara, upah lumayan akan diberi dan tabung oksigen dibekalkan di belakang. Tabung oksigen ini boleh kekal selama setengah jam. Selepas itu mesti kena naik, tidak lemas. Maka si penyelam mutiara ini pun menyelam ke dasar laut. Takdirnya hadirin sekalian, di dasar laut ni sangat cantik. Hakikat sebenarnya di dasar laut ni sangat cantik, dengan terumbu karangnya, dengan ikan yang berbagai-bagai jenisnya, dengan tumbuhan-tumbuhan yang segar yang tak pernah diusik, ikan pula jinak. Jadi akhir sekali si penyelam mutiara ni terleka, terlalai. Sepatutnya kerja dia ialah lupakan soal keindahan panorama yang ada di dasar lautan, tetapi fokus kepada mencari mutiara. Tapi orang kata, orang Kelantan panggil galik. Ada orang Kelantan sini? Oh, semua Putrajaya. Tak apalah, nyanyi mengundi Kelantan. Jadi tengok ikan, terpesona dengan ikan, terpesona dengan terumbu karang. Masa berjalan ni setengah jam, berlalu 10 jam, berlalu 20 jam. Tabung oksigen di belakang semakin susut. Daripada 100% drop kepada 50%, kepada 30%, kepada 20%. Yang dia ni leka, lalai. Sampai kau pegang-pegang ikan yang jinak. Kerja asasnya, dia lupa mencari mutiara. Sehinggalah tengok jam kat tangan, baki tinggal 5 minit saja lagi. Maknanya 25 minit telah pun berlalu. Dalam tempoh 25 minit itulah dia
tergopoh-gapoh untuk mencari mutiara. Manalah dapat dalam keadaan tergopoh-gapoh, dalam keadaan kelam kelibuk, tapi apakah daya, masa sudah cukup. Kalau dia terus berada di dasar lautan, dia akan mati. Maka akhir sekali dia terpaksa naik ke atas. Ringkas cerita, naik ke atas buk. Majikan tanya, mana mutiara? Dia kata, maaf, tak sempat nak pungut. Kenapa? Sebab terleka, berada di dasar lautan. Sedangkan tabung oksigen telah pun habis flat 30 minit. Akhir sekali majikan dia kata, kamu dibuang dan dipecat dan upah kamu tak diberi. Masya Allah, tabarakallah. Inilah dia perumpamaan yang diberi oleh ahli falsafah Islam ketika bercakap peringatan kepada mereka yang lalai, terutama sekali soal umur. Apa maksud? Sekarang ini, wa imma ustaz, wa imma tuan-puan, sekarang ini sebenarnya kita sekarang sedang menggalas tabung oksigen di belakang kita. Silinder oksigen yang bulat tu kita sedang galas. Nampak tak nampak cerita lain. Azhar Yaakob sedang galas tabung oksigen. Tuan-puan, pegawai yang berada di Takaful Malaysia sedang galas tabung oksigen. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Soalannya ialah, agak-agak tabung oksigen kita ni makin banyak ke makin berkurangan? Tidak ada seorang pun yang waras kecuali akur. Hakikat sebenarnya tabung oksigen kita ni semakin berkurangan. Indikatornya ialah seseorang yang sambut tahun, okey, katakan dia lahir pada 20 hari bulan 5, maka dia pun sambut tarikh lahir 20 hari bulan 5 tahun 2023. Jangan sibuk sangat. Panjangkan usia kamu. Maaf cakaplah, kalau raja-raja, sultan-sultan sibuk minta panjang usia, panjang usia, panjang usia. Sedangkan secara common sense kita boleh faham tabung oksigen ni semakin berkurangan. Termasuk kita sendiri pun jangan duk leka sangat. Okey, kita sambut birthday, kita minta supaya Allah panjangkan usia kita. Tak mungkin usia kita semakin berkurangan, tabung oksigen kita semakin berkurangan. Termasuklah isu melangkahnya kita 1 tahun ke 1 tahun. Andai kata kita hidup hari pertama lahir atas muka bumi, Allah Azza wa Jalla peruntukkan tabung oksigen kita ialah 70 tahun. Nah, kamu wahai Azhar Yaakob, aku bekalkan kepada kamu tabung oksigen, letak atas belakang kamu 70 tahun. Maka indikatornya makin ke setahun, makin ke setahun. Sekarang ni usia ustaz, wah, semua nak tahu kan? Nah, pertama sekali muslimat, dia suka tahu rahsia orang. Ialah separuh abad, 50 tahun. Lahir tahun 1973, sekarang 2003. Walaupun nampak muda, Ustaz pun mengaku Ustaz muda, tapi nak tak nak, kalaulah ditakdirkan, Allah takdirkan tabung kamu wahai Azhar Yaakob ialah 70 tahun, maka melangkah tahun 2024 baki hanya 19 tahun saja lagi. Justru hadirin sekalian, ibrah yang sangat besar berlakunya peralihan tahun untuk kita. Wa imma tahun 2023 ke tahun 2024, sambut birthday 30 hari bulan 5 tahun 2023. Ini semua adalah indikator, signal. Andai kata sambut birthday kita, andai kata sambut akhir tahun, awal tahun tu boleh bertutur, tabung oksigen di belakang kita mahu saja berkata, ingat baik-baik, kamu ni tabung oksigen semakin mati, semakin kurang. Dengan erti kata lain, kubur semakin panggil, kubur semakin datang, dan dunia kamu semakin pergi. Justru hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menginsafi, ya.
menginsafi, jangan seronok sangat nak berkumpul datang Merdeka, tengok bunga api, tapi biarlah kita lebih banyak untuk koreksi diri kita. Koreksi diri kita dengan tabung oksigen kita ni yang semakin berkurangan. Nasib baik Allah Ta'ala tak display kepada kita baki tabung oksigen berapa kan. Entah-entah kalaulah Allah sikap tabung oksigen kok ada di kalangan kita tinggal 1% lagi. Mungkin ada ni. Cara bersandar kat dinding. Orang kata lah, bukan Ustaz kata. Nak tahu siapa yang pendek usia senang je. Pergilah ke Masjid Surau, tengok siapa yang kerap bersandar kat dinding dan tiang. Biasa itulah pendek umur. Sebab nampak sangat nak berehat. Orang kata, Ustaz setuju je. Tak apalah, tak kisahlah pendek umur ke panjang umur ke, yang penting Allah redha kan. Buat apa panjang usia 1 abad tapi Allah benci menyampah. Baiklah kata hidup berlebih kurang tapi Allah Azza wa Jalla restu kepada kita. Jadi sempena dengan peringatan kepada mereka yang lalai ini, hadirin sekalian, tidak ada sebuah peringatan yang paling hebat untuk kita ingat kecuali ingat kepada mati. Barulah masuk tajuk. Tadi muqaddimah. Tuan-puan, ambil satu kata kunci, iaitu tidak ada seorang pun yang mahukan kematian. Sebab hidup ini adalah sedap dan lazat. Bukan Ustaz kata, tapi Nabi SAW menyebut akthiru hadimul ladzat, yakni al-maus. Ingatlah, perbanyakkan ingatan kamu kepada perkara yang boleh meruntuhkan kesedapan dan kelazatan hidup kamu, yakni al-maus, mati. Nabi menggambarkan hidup di dunia ini indah, sedap dan lazat. Orang tua sedap hidup cara tua, orang muda sedap hidup cara muda, orang miskin sedap hidup cara miskin, orang kaya sama telah sedap hidup cara kaya, orang sakit sedap hidup cara sakit, orang sihat sama telah sedap hidup cara sihat. Orang berkerjaya macam kita sedap hidup cara berkerjaya, orang pencen sedap hidup cara pencen. Jangan kata orang pencen bosan hidup, tak. Ustaz tinggal di Gombak, tuan-puan. Di Gombak tu ada satu masjid namanya Masjid Sayyidina Ali, Kampung Padang Balang. Ada tak orang sini Kampung Padang Balang? Oh lupa ya, Putrajaya semua. Ustaz ada kuliah kat sana. Memang betul sungguh. Masjid Sayyidina Ali dikenali sebagai masjid RTM, jemaah RTM, rehat tunggu mati. Sebab apa? Jemaahnya semua orang pencen belaka. Jadi rata-rata mereka ni berstatus KRU, kumpulan rambut ubat. Apa sedap gelak kat orang ya. Jadi nak beritahu ceritanya apa dia, kalau weekend Sabtu Ahad ni mereka ada kumpulan mereka sendiri kan. Sabtu Ahad tu ada kuliah tazkirah. Selepas kuliah tazkirah mereka akan keluar, geng-geng mereka pergi makan roti canai, tertarik ramai-ramai geng pencen. Okey, minggu ni kedai mana? Kedai A. Esok kedai mana? Kedai B. Bererek dia. Ada yang bertongkat, ada yang berpapa, saja je. Nak beritahunya orang pencen sedap hidup cara pencen. Buktinya apa dia? Buktinya semua tak nak mati. Sebab mati ni qati'ul ladzat. Nabi kata boleh memutuskan kelazatan hidup. Bila mati tak boleh sembang, dan sembang tu sedap. Bila mati tak boleh main dengan cucu, dan main dengan cucu sedap. Ustaz ada 2 orang cucu, sedap main dengan cucu tau. Kadang-kadang mak dia jealous. Abang nasyik dengan cucu je, saya mana? Nak beritahunya sedap hidup ni. Jadi oleh kerana itulah menyebabkan manusia ni tak berminat untuk mati. Sedangkan ma ba'dal maus, hidup selepas mati itu sangat besar agenda dia. Di hadapan kita ada
kubur, di hadapan kita ada ba'athah, kebangkitan daripada kubur, di hadapan kita ada mahsyar, di hadapan kita ada hisab, di hadapan kita ada tiang sirat, di hadapan kita na'udzubillah ada neraka dan juga ada syurga. Akhir sekali, oleh kerana manusia ni benci dan menyampah kepada mati, akhir sekali Allah Subhanahu wa ta'ala pujuk manusia supaya fikir soal mati. Buktinya apa dia? Tuan-puan, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, kita akan bertemu dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ulang perkataan ini bukan sekali, 3 kali. Diulang oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, disebut dalam surah Ali Imran, ayat 185. Yang kedua, pada surah Al-Anbiya, ayat 35. Yang ketiga, pada surah Al-Ankabut, ayat 57. Kullu nafsin, setiap yang bernafas, especially kita manusia ni, dha'iqatul maut. Dha'iqah ini diambil daripada kata dasar dia, root dia dhawaqa. Dhawaqa ni adalah satu bentuk pelawaan daripada seseorang kepada seseorang untuk merasai. Kalau pun tak banyak, sikit. Contohnya begini. Ustaz sedang makan tengah hari kat rumah, tiba-tiba Haji Zamri tekan loceng, ting tong. Ustaz pun buka pintu. Oh, Haji Zamri, oh silakan langsung ke dapur. Alang-alang Ustaz sedang makan tengah hari ni, jualah kita makan sama-sama. Kata Haji Zamri, oh tak apalah Ustaz, kita orang sudah makan kat pejabat, saja nak bagi ziarah Ustaz. Akhir sekali Ustaz kata apa? Ustaz kata, alahai, kalau pun tak nak makan banyak, makanlah sikit. Kalau pun tak nak rasa banyak, rasalah sikit. Perkataan itu dalam bahasa Arab dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, termasuk kita manusia ni, pasti akan disentuh merasai mati. Kalaupun tak nak rasa banyak, rasalah sikit. Masya Allah, cara Allah pujuk tu. Kenapa? Allah tahu semua kita tak nak mati ni. Sebab hidup ni sedap dan lazat. Maka Allah pujuk kita. Wahai hamba-Ku yang berada di Takaful Malaysia, aku tahu kamu benci menyampah pada mati. Tak apalah, kita kompromi dah. Kalau pun tak nak rasa banyak, rasalah sikit. Siapa volunteer nak mati sekarang? Selepas salat Zuhur ni kita buat salat hajat khas untuk dia. Tengok, seorang pun tak nak angkat tangan kan. Masya Allah. Jadi peringatan yang paling besar kepada kita ialah soal kematian. Maka apakah perkara-perkara yang kita nak ingat sempena dengan kematian? Tajuk mati ni, tuan-puan, satu tajuk yang evergreen. Biarpun diperkatakan pada masa ke semasa oleh berbagai-bagai asatizah, tapi tak pernah bosan, tak pernah puas untuk kita mendengarnya. Kenapa? Inilah mukjizat ketika mana Allah menyebut kul nafsin dha'iqatul maut. Ustaz dengan masa yang terbatas ini, Ustaz tak akan sebut apa dia yang bakal berlaku pada diri kita selepas kematian. Tetapi biarlah Ustaz fokus kepada kita apa yang bakal berlaku pada diri kita di ambang kematian. Sebagai satu muhasabah, menginsafkan diri kita. Dalam sebuah kitab namanya At-Tadhkirah fi Ahwal Maut wa Umur Al-Akhirah. Itu nama kitab, senafas tu. Dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Telah membahaskan beberapa hadis tentang kematian. Dan buku ini sangat bagus, bercakap tentang kematian dan hari akhirat. Antara lain, beliau sunting seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, atani syaitanani al-wahidu an yamini wal akhir an shimali alladhi an yamini ala sifati abih yaqulahu ya bunayya inni kuntu alayka syafiqan wa laka muhibban walakinna mus'ala din yahud fahuwa khairul adyan walladhi an shimali ala sifati ummi
taqulahu ya bunayya inna batin laka wi'a wa thaj laka siqa wa fakhir laka wiqa mus'ad nasrani fahuwa khairul adyan atau kama qala. Ni faham belaka kan bahasa Arab? Gaya angguk tu macam faham tu. Tak apalah, takut tu apa faham lain tak faham lain. Bahaya juga ya. Yang bermaksud apabila seseorang itu diambang sakratul maut. Yang ni pun nak kena syarah juga ni. Hadirin sekalian. Hidup kita sebelum mati ada 5 step. Ni peringatan kepada yang lalai ni. Biar sedar sikit tahu. Pertama sihat, kedua sakit, ketiga tenat, keempat nazak, kelima sakratul maut. Barulah mati. Pertama sihat. Ya alhamdulillah sihat. Kita semua alhamdulillah sihat. Kemudian sakit. Tengah-tengah sihat tu adalah sakit kan. Balik ke rumah atas peti ais tu ada lagi satu rak lain. Kecil manis, darah tinggi, jantung, gauk, bisul. Tu kira sakit lah. Kemudian Allah luncurkan lagi, pergi ke satu level lain, namanya tenang. Ini merupakan perjalanan kita. Tak mungkin orang tu stabil dalam keadaan sihat, umumnya tak. Dia akan dipakejkan oleh Allah Ta'ala. Sakit itu semakin teruk yang namanya tenang. Kemudian masuk ke tahap yang keempat namanya nazak. Nazak ni bahasa Arab. Bahasa Malaysia maknanya cabut. Bahasa Malaysia maknanya cabut. Nazak, cabut. Cabut apa dia? Cabut nyawa. Biasanya orang tenat ni, orang tenat biasa main badminton lagi ke? Tak ada dah kan? Duk terbujur atas katil. Tak ada tengah menaik ni. Kat mana? Kat Takaful Malaysia. Tenat tenat. Ataupun nazak. Tak ada. Biasanya Allah susun package tu. Daripada tenat, masuk ke level nazak, dah terbujur. Pada masa itu, mulalah proses malakal maut mencabut nyawa dia. Saya ringkaskan, cara malakal maut cabut nyawa kita ni tuan-puan, ni peringatan kepada yang lalai kita semua ni, daripada bawah. Maknanya okey, kita terbujur macam ni kan atas katil, kepala kita, kaki kita, ditarik nyawa kita daripada hujung kaki, tarik sampai ke betis, tarik sampai ke paha, tarik sampai ke perut, tarik sampai ke dada, tarik sampai ke at-taraqi, tulang gagah, dan tarik sampai ke halqum. Ini namanya proses nazak. Dan proses ini dia boleh panjang sampai ke pekat 3 hari. Orang nazak ni boleh pergi sampai ke pekat 3 hari. Penentuan untuk mengenal pasti orang nazak ada. Ustaz tahu ni sebab Ustaz pernah dijemput oleh USM Kubang Krian untuk memberikan ceramah tentang management of dying based on Al-Quran and Sunnah. Pengurusan pesakit nazak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz bercakap perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada selepas itu seorang doktor pakar bercakap berdasarkan kepada observation, pengamatan dia menguruskan pesakit nazak. Dan asalnya adalah hipotesis, tetapi digezetkan menjadi tesis. Sebab apa? Observationnya konsisten. Weh, macam akulah kat universiti Pak Azhar. Macam mana nak tahu orang tu nazak? Pertama, kedua-dua tapak kaki bertukar menjadi warna putih. Kan orang tenak tu dah berlunjur kan. Tapak kaki kita ni, hak sehat-sehat ni warna merah. Sekarang ni warna merah. Tapi bila nyawa kita ditarik oleh malakal maut, proses nazak tu, ditarik
daripada kaki bertukar daripada merah kepada warna putih, simbolik sudah tidak berlaku lagi aliran darah. Mana mati dah situ. Cuba cek tapak kaki masing-masing. Abang tu macam putih dah tu. Tak payah balik lah, pergi masjid terus lah. Satu. Yang kedua, ciri orang yang sedang nazak ni ialah anak telinga dia tidak lagi kekal begini tapi jatuh ke bawah. Masya Allah, ini unik sekali tuan-puan. Ni anak telinga kan? Kau panggil apa ni? Cuping keseluruhannya. Okey, ni Hafsah ni bapak telinga, ni kecilan telinga lah. Anak telinga ni lembek tau, lembek. Tengok lembek kan? Lembek. Tapi biarpun lembek, dia konsisten. Dia tidaklah orang kata benyek terlipat tak. Maknanya kalau kita naik motor tak pakai topik keledar, bawa 150 pun tak ada. Dia maintain elok je kan. Kalau kata naik motor laju sangat, turun motor berlipat ke sini, kita punya anak telinga tak. Nabi Allah Ta'ala jadikan unik. Tetapi bila kita nazak, bila Haji Zamri nazak, contoh biar terasa nak mati tu, maka dia akan jatuh. Ni dia akan jatuh, berlipat, hampir berlipat begini, jatuh. Dua. Yang ketiga ialah hidung. Hidung kita seia yang ada beginilah. Okey. Orang yang sedang nazak, hidung ni akan dikemek, masuk ke dalam sikit. Dia akan masuk ke dalam sikit. Maka sesiapa, dan ada lagi lah ciri-ciri lain, contohnya air mata mengalir dan sebagainya, tak apa. Jadi hadirin sekalian, tapi tuan-puan janganlah serius sangat. Pergi ziarah ke ICU tengok telinga dia macam mana, telinga dia dah berlipat belum? Jangan. Ini adalah ciri-ciri orang yang sedang nazak. Dan proses nazak ini dia boleh berlaku sampai 3 hari. Apabila nyawa mulai bersatu, tersumbat di halqum, maka bertukar lagi daripada nazak kepada sakratul maut. Ini proses dia. Sehat, sakit, tenang, nazak, sakratul maut. Sakratul maut ni bahasa Arab, sebagaimana nazak juga bahasa Arab. Apa makna sakratul maut? Sakratul maut maknanya mabuk mati. Sakrah, mabuk. Al-maut, mati, maut. Sakratul maut maknanya mabuk mati. Mabuk ni tuan-puan berbeza antara jenis-jenis mabuk. Mabuk tua lain, mabuk dunia lain. Apa lagi? Mabuk naik kapal terbang lain. Mabuk apa lagi? Mabuk gila jawatan lain. Termasuklah mabuk mati pun lain. Antara ciri orang yang dikatakan sakratul maut, mabuk mati ni, ialah terputus hubungan dia dengan dunia. Apa maksud terputus hubungan dia dengan dunia? Maknanya dia sudah tidak ingat lagi kepada sesiapa yang bersama dengannya ketika dia sedang nazak, ketika dia sakratul maut. Logiknya ketika dia sakratul maut ni, atas katil ni ramai yang sedang melingkungi dia. Suami dia ke, isteri dia ke, anak-anak dia ke, nurse ke, doktor pakar ke. Tetapi saat dia berpindah daripada alam nazak kepada sakratul maut, dia berada pada alam mabuk mati, terputus hubungan dia dengan dunia, dan dia mulai nampak alam lain. Alam apa? Alam pertembungan di antara malaikat dan iblis yang sedang asyik nak menggoda dia. Kalau iblis goda dia supaya mati tercabut iman,
manakala malaikat akan pujuk dia supaya mati istiqamah dengan iman. Maka bagaimana bentuk syaitan memujuk kita ni yang sakratul maut ni, merujuk kepada hadis yang Ustaz baca tadi. Atani syaitanani al-wahid wa yamini wal akhir an shimali. Akan ada dua ekor syaitan, satu berada di sebelah kanan, satu berada di sebelah kiri. Syaitan yang berada di sebelah kanan datang dengan rupa wajah ayah kita, exactly 100%. Azhar bin Yaqub. Syaitan tu berupa Yaqub, sebiji daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki dengan suara-suaranya sekali. Apa dia kata? Ya bunayya inni kuntu alayka syafiqan walaka muhibban. Wahai anak, wahai Azhar, ni ayah ni, ayah kamu yang jaga kamu daripada kecil, yang membanting tulang, bekerja keras, dapatkan wang, membesarkan kamu. Dan ayah membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang. Tapi apakah daya, pada hari ini kita akan berpisah. Kamu akan mati. Oleh yang demikian, ayah nak beri pesanan yang terakhir. Apa dia? Mus'ala dinil Yahud fahuwa khairul adyan. Silalah mati atas agama Yahudi, kerana agama Yahudi adalah sebaik-baik agama. Adapun Islam yang kamu duduk belajar kat Takaful Malaysia tu, kat dunia tu, semua tu bohong dan palsu. Dan kepada ayah kita yang telah meninggal dunia ditambah dengan kenyataan ayah sudah mati ni, dan pengalaman mati ada pada ayah. Alangkah menyesalnya ayah mati dalam keadaan Islam. Sebenarnya agama yang diredai oleh Allah ialah Yahudi. Mus'ala dinil Yahud fahuwa khairul adyan. Silalah mati atas agama Yahudi, kerana inilah dia sebaik-baik agama. Kita pada masa itu confused, keliru, celaru. Maka confused, keliru dan celaru itulah maksud kepada sakratul maut. Mabuk, pening. Ya Allah, mana satu ni aku belajar inna dina indallah al-Islam. Datang-datang ayah pujuk supaya mati Yahudi. Ayah pula telah meninggal dunia, pengalaman mati ada pada ayah. Ini yang dikatakan sakratul maut. Baik. Tengah-tengah bingung, datang pula syaitan di sebelah kiri ala sifati ummi. Datang dengan wajah ibu kita, Azhar bin Yaqub. Ibunya apa dia? Qamariyah. Datang dengan Hajjah Qamariyah almarhumah. Dan ibu ni dia agak sentimental value tinggi sikit. Ya bunayya, wahai Azhar, ni ibu ni, inna batni laka wi'a. Ibulah yang kandung kamu 9 bulan 10 hari. Ibulah yang menjadi rumah tangga kamu. Kemudian wathadi laka siqa. Bila kamu lahir, kamu asyik menangis saja. Sehinggalah ibu berikan susu dada ni, barulah kamu berhenti menangis. Rupa-rupanya susu ibulah pinggan mangkuk kamu untuk kamu makan, untuk kamu minum. Wa fakhidhi laka wita. Dan kamu ni manja sangat dengan mak, sehingga menjadikan kedua-dua pohon lah tilam bantal kamu. Letak menangis, rupa-rupanya nak minta supaya ibu ni ulik dengan kedua pohon ni. Tengok cara dia main tu. Maka mak pelihara kamu dengan penuh kasih sayang. Hari ni apakah daya, kamu akan berpisah dengan mak. Maka mak nak beri nasihat yang terbaik kepada kamu. Apa dia? Mus'ala din nasrani fahuwa khairul adyan. Silalah mati atas agama Kristian. Fahuwa khairul adyan, kerana agama Kristian adalah sebaik-baik agama. Pun sama bagi ibu yang telah meninggal dunia, dia akan tambah. Apatah lagi ibu telah meninggal dunia, pengalaman mati ada pada ibu. Menyesalnya ibu mati dalam keadaan Islam. Agama yang diredai oleh Allah ialah Kristian dan bukannya Islam. Kita ni di persimpangan. Kita ni ibarat kata senipis kulit bawang lagi untuk meninggal dunia.
mesti membuat keputusan. Ya Allah, pening tu namanya sakratul maut. Mana satu ni sekejap Islam, sekejap Kristian, sekejap Islam, sekejap Yahudi. Yang paling penting dia bukan agama Islam. Tengah-tengah bingung macam tu, datang pula al-ahbab al-mayyitin al-baghin nusha fi dari dunia. Datang pula syaitan-syaitan lain yang berupa dengan para ulama, tok-tok guru yang telah meninggal dunia, pujuk kita supaya wa imma mati Yahudi wa imma mati Kristian. Maknanya tak cukup dengan ibu dan ayah, datang lagi tu tok-tok guru yang kita respect, yang telah meninggal dunia. Siapa dia ya? Nanti nak sebut kena gam. Okey, Tok Guru Ni Aziz, bekas Mitra Kelantan. Contoh lain. Arwah Tok Harudin. Contoh lain. Ustaz Ismail Kamus. Contoh lain. Datuk Ishak Baharum. Yang kita kenali, oh ini figure-figure yang baik, yang soleh, yang wara', yang tak ada kepentingan, nampak ikhlas, berjuang dan berjihad untuk menegakkan Islam. Dan kesemua mereka telah mati. Inilah dia syaitan berupa dengan rupa-rupa ini semua, pujuk kita supaya wa imma kita ni mati Kristian ataupun mati Yahudi. Bila tu? Ketika mana sakratul maut. Bukan azab, tapi ketika sakratul maut. Hello. Oh, tahu takut ya. Tuan puan, tajuk ni besar tau. Mungkin tuan puan akan timbulkan soalan, Ustaz, bagi mereka yang mati mengejut, macam mana sakratul maut berlaku pada mereka? Soalan kedua, Ustaz, apa kata saya jadikan kuliah Ustaz pada hari ini sebagai satu conclusion? Maknanya, saya masuk dalam kotak fikiran saya, andai kata aku ketika sakratul maut, ada orang mari pujuk mati Yahudi, mati Kristian, langsung aku tolak. Ini confirm sah-sah syaitan iblis. Apakah memadai dengan kekuatan IQ, intelligent quotient, boleh menolak gangguan syaitan? Ataupun perlu pada backup lain yang namanya spiritual quotient ataupun emotional quotient? Kemudian, apakah pula perkara-perkara yang perlu kita buat untuk kita menolak gangguan syaitan dan iblis dapat terus mencengkam kita, dan sekaligus untuk kita menjemput para malaikat datang membantu kita menghalau syaitan. Ulama tetapkan mesti lakukan 3 perkara dalam hidup kita. Ini semua peringatan kepada mereka yang lalai. Tajuk ini sangat luas, oleh kerana masa pun tak mengizinkan. Ada rezeki insya-Allah kita sambung tahun depan. Peringatan kepada mereka yang lalai, siri 2. Sekian, Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.